Facebook kita tak nampak kat sini kan, Mat? Soalan dekat Facebook tak nampak kat sini. So saya akan feed Istilahnya. kepada panelis. So you akan feed. Okay. Yes. Kita dah live, Wan, boleh please sekarang. Thank you. Sumbangan PKS sebagai tulang belakang kepada pertumbuhan ekonomi negara memang tidak dapat dinafikan. Mahu tidak mahu, komuniti PKS harus sentiasa diperkasa walaupun kita berdepan dengan penularan pandemik COVID-19. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEK melalui agensinya SME Corp Malaysia akan mengadakan pameran Minggu PKS Kebangsaan yang diadakan serentak di seluruh negara bermula 26 Jun sehingga 4 Julai 2021. Persoalannya, bagaimanakah pameran ini akan dibuat? Apakah aktiviti-aktiviti yang akan dibuat bersempena Minggu PKS Kebangsaan ini? Dan apakah manfaatnya kepada PKS? Semua ini akan terjawab dalam sesi soal usahawan yang akan bersiaran secara langsung pada 23 Jun 2021, hari Rabu, jam 11 pagi, hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Hampa nak berniaga kan? Tapi tak tahu nak dapatkan pembiayaan kat mana? Pemasaran macam mana? Macam-macam lah. Hampa pergi tengok Soal Usahawan Anjuran SME Corp Malaysia. Setiap Rabu jam 11 pagi di Facebook SME Corp Malaysia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga usahawan dan bakal-bakal usahawan kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita bersiaran sekali lagi dalam sesi soal usahawan yang diadakan setiap hari Rabu jam 11 pagi hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Kita mengharapkan semua usahawan-usahawan atau bakal usahawan dalam keadaan yang baik-baik sahaja pada hari ini walaupun kita masih berdepan dengan penularan wabak COVID-19. Sesi soal usahawan pada hari ini adalah merupakan seperti yang tuan-tuan ikuti sebelum ini, merupakan satu platform interaksi antara SME Corp Malaysia bersama dengan usahawan di luar sana yang mana kita menampilkan beberapa sesi yang menarik iaitu sesi bersama dengan kaunselor perniagaan, bersama dengan agensi-agensi kerajaan, institusi kewangan, pakar-pakar dalam bidang tertentu dan juga kita ada sesi bersama dengan usahawan-usahawan PKS untuk berkongsi maklumat berkenaan program-program pembangunan, latihan amalan terbaik dalam perniagaan dan seterusnya pelbagai perkara lain bagi membantu PKS menghadapi cabaran terutamanya di kala negara kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Tajuk yang kita nak bincang pada hari ini adalah merupakan salah satu tajuk yang saya rasa tidak cukup penting juga untuk kita bincang, untuk kita kupas dan yang paling pentingnya adalah memberi kefahaman kepada usahawan di luar sana berkenaan dengan penganjuran Minggu PKS Kebangsaan tahun 2021. Saya tak nak membuang masa, kita ada 2 hari panel hari ini untuk kita kupas, untuk kita bincang, untuk kita tahu lebih mendalam apa itu Minggu PKS Kebangsaan tahun 2021. Izinkan saya memperkenalkan 2 ahli panel kita pada hari ini ialah Puan Sharifah Najwa Said Abu Bakar, Ketua Pegawai Operasi SME Corp Malaysia yang merupakan orang kuatlah dalam penganjuran Minggu PKS. Selamat datang Puan. Puan apa khabar? Selamat datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Mat. Thanks for having me. Terima kasih jemput saya. Okey. Terima kasih Puan. Panel yang kedua pun tidak kurang hebatnya juga adalah Encik Faiz Ramzi Sutarji, Pengarah SME Corp Changaun Sarawak. Terima kasih Encik MZ kerana sudi meluangkan masa. Assalamualaikum. Selamat datang ke sesi soal usahawan pada hari ini. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Encik Muhammad kerana menjemput saya ke sesi pada pagi ini. Terima kasih banyak. Baik. Okey, kita tak nak melengahkan masa.
kita pergi terus kepada panelis kita pada ini. Okey, secara kasarnya kita dah lihat promosi-promosi telah pun dimulakan yang mana berkenaan dengan Minggu PKS ini melalui media massa, melalui social media dan sebagainya. Promosi telah pun dibuat. Dan kita difahamkan bahawa SME Corp Malaysia akan menganjurkan pameran Minggu PKS ini bermula daripada 26 Jun sehingga 4 Julai 2021. Okey. Sebagai mukadimah lah, permulaan, sebelum kita tahu apa benda ini Minggu PKS ini, bolehkah, soalan ni saya nak tuju kepada Puan Sharifah dahulu. Kalau boleh Puan kongsikan serba sedikit lah latar belakang bagaimana idea ataupun SME Corp menganjurkan Minggu PKS ini. Silakan Puan. Okey, terima kasih Mat atas soalan tu. Eloklah kita mulakan dengan sedikit sejarah latar belakang kewujudan Minggu PKS ni. Sebenarnya kita dah mula menganjurkan Minggu PKS kebangsaan ni sejak tahun 2012. Kita buat di peringkat federal dan juga di peringkat negeri. Pada 2017 United Nation ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengumumkan 27 Jun setiap tahun sebagai Minggu PKS Kebangsaan atau UN International MSME Day. Jadi sejak tahun 2017 tu Minggu PKS yang dah Malaysia sebenarnya dah mula anjurkan sejak 2012, kita akan rancang dia untuk dia coincide ataupun dia adakan pada minggu sekitar 27 Jun tu. Jadi bila UN celebrate satu hari kat Malaysia, kita nak tunjukkan sokongan kita kepada PKS kita yang pelbagai sektor, dalam pelbagai sektor ni, kita panjangkan dia jadi dari hujung minggu ke hujung minggu selalunya. Jadi kita jadi Minggu PKS Kebangsaan dan bukan hanya sehari. Ya. Jadi sejak dulu lagi seperti yang umum sedia maklum, SME Corp Malaysia adalah agensi penyelarasan pusat. Jadi macam banyak program lain juga, Minggu PKS Kebangsaan ni bukan tentang pengisian Minggu PKS Kebangsaan bukan tentang program SME Corp sahaja. Kita memang menyelaraskan program-program bukan saja melibatkan pihak kerajaan, bukan pihak awam saja, malah turut melibatkan pihak swasta. Inilah minggu yang kita war-warkan dan kita jemput semua pihak, GLC ke pihak swasta, pihak kementerian, agensi lain, semua untuk membuat penawaran package istimewa untuk menyokong dan mempromosikan produk dan perkhidmatan PKS, training latihan untuk PKS dan macam-macam lagi lah. Apa yang boleh dibayangkan yang dapat membantu PKS, kita galakkan untuk diadakan semasa Minggu PKS ni. Sepanjang tahun kita sokong PKS, tapi minggu ni bagi lebih lagi. Itulah yang di sebalik penganjuran Minggu PKS. Okey, terima kasih Puan. Okey, secara serba sedikit lah latar belakang. Saya tertarik tadi bila Puan sebut program-program Minggu PKS ini tidaklah berlega ataupun ruang lingkupnya kepada program-program yang di bawah SME Corp saja. Tapi dia lebih kepada program-program yang melibatkan kementerian dan agensi yang lain yang buat. Okey, Cik MZ, saya nak fokus balik kepada bila Puan Sharifah sebut tadi, not SME Corp centric program only. Dia lebih kepada program-program yang bukan sahaja di luar daripada program-program di bawah SME Corp. Kalau di Sarawak macam mana? Kalau Cik MZ boleh highlight kepada kita aktiviti yang akan dijalankan di Sarawak ni, yang saya rasa mungkin Cik MZ boleh berkongsi. Apa yang dimasukkan oleh Puan Sharifah tadi berkenaan dengan bukan saja program SME Corp, tapi program-program yang dijalankan oleh agensi ataupun kementerian ataupun pihak swasta berkaitan dengan program-program keusahawan. Silakan Cik Faiz.
Terima kasih Cik Muhammad. Saya rasa Alhamdulillah saya bersyukur kerana bertugas di negeri Sarawak ni kerana seperti yang kita semua sedia maklum, kerjasama antara kerajaan negeri dan juga pihak swasta begitu memberangsangkan especially untuk membangunkan PKS di negeri Sarawak. Bercakap tentang Minggu PKS, betul sebenarnya aktiviti ataupun program Minggu PKS sebenarnya banyak memfokuskan kepada kerjasama dengan pihak luar, especially dengan PKS. Macam di negeri Sarawak contohnya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada syarikat Serba Dynamic Sdn Bhd kerana telah menyokong usaha dalam memeriahkan lagi penganjuran Minggu PKS. Ada dua aktiviti utama yang mana kita rasa berbangga dan kita rasa seronok untuk berkongsi dengan usahawan-usahawan di luar sana, especially mereka yang berada di negeri Sarawak, ialah berkenaan dengan SME Show Off. SME Show Off ini adalah satu produk di mana dia dibangunkan oleh Serba Dynamic yang mana kita akan mengenengahkan produk-produk usahawan selama 3 jam. Setiap hari selama 6 hari program SME program Minggu PKS ini berlangsung. Kita akan mengenengahkan produk-produk usahawan. Dan ini produk ini dibangunkan oleh Serba Dynamic. So ini adalah satu contoh klasik di mana syarikat yang mula berkecil-kecilan membangunkan ICT, membangunkan teknologi, akhirnya menjadi satu entiti yang besar dan dapat bersama-sama bekerjasama dengan SME Corp Malaysia dalam melaksanakan ataupun memeriahkan lagi Minggu PKS. So sekali lagi, Serba Dynamic merupakan satu contoh yang sangat kita banggakan di negeri Sarawak. Kita amat alu-alukan sebarang kerjasama ataupun daripada syarikat-syarikat yang lain kerana Minggu PKS bukan berkenaan dengan SME Corp tetapi untuk celebrate ataupun untuk kita mengiktiraf penyertaan ataupun sumbangan PKS di luar sana. So inilah minggunya di mana macam Puan Sharifah maklumkan tadi, bukanlah maksudnya kita cuma iktiraf PKS selama 1 minggu. Tetapi inilah fokusnya pada minggu ini, iaitu daripada 26 hingga 4 Julai ini, di mana kita akan pastikan banyak program-program. Contohnya kalau macam kita adakan juga e-pameran yang mana kalau sempena dengan pameran sempena dengan pandemik COVID-19, orang tak boleh keluar rumah, boleh pergi sahaja dan lihat secara atas talian gerai-gerai ataupun produk-produk usahawan bukan sahaja daripada Sarawak tetapi daripada seluruh Malaysia. Ada juga sesi padanan perniagaan dan juga sesi webinar ataupun seminar-seminar secara online. Okay. So bercakap tentang aktiviti, itulah dia yang kita nak ketengahkan. Terima kasih Cik MZ. Okey, simpan dahulu yang detail tu. Saya nak berbalik kepada Puan Sharifah tadi. Okey, sekarang ni kita masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Kita tahu bahawa Minggu PKS seperti yang dilaksanakan oleh SME Corp sebelum ni adalah dalam bentuk fizikal. Kita tahu Minggu PKS ni banyak aktiviti diadakan, terutamanya dari segi pameran. Pameran kalau dulu kita buat secara fizikal. Ada booth lah, ada jualan dan juga ada aktiviti keusahawanan yang berbentuk fizikal. Tapi tahun ni kita masih berdepan. Of course, kita masih berdepan dengan penularan dari segi kekangan, pergerakan dan sebagainya. Cuma saya terkejut apabila SME Corp masih nak meneruskan Minggu PKS. Tu saya nak tanya soalan yang kedua ni. Bagaimana SME Corp nak buat ni? Sebab kita dah tak ada pameran secara fizikal dan sebagainya. Tapi apakah kelainan atau apakah bentuk pendekatan yang nak dilakukan oleh SME Corp pada tahun ni untuk Minggu PKS? Puan Sharifah, silakan. Okey, baik, terima kasih Muhammad. Betul lah tu, kalau kata kalau orang tanya kenapa nak buat juga Minggu PKS sedangkan semua orang tak boleh bergerak, kan siapa nak beli barang PKS tu semua bila kita nak buat Minggu PKS ni. Pertama sekali saya nak tekankan di sini bahawa semasa Minggu PKS macam saya cakap tadi, dia bukan mengenai jualan saja. Kita skop Minggu PKS ni, kita ada e-pameran macam yang banyak kali diulang tadi, pameran yang selalu dibuat secara fizikal, kita akan buat kalau berbeza, hidup kita sekarang ni, hidup seharian kita pun berbeza dia semasa norma baru ni, penganjuran Minggu PKS pun akan diadakan secara norma baru sebab kita pun kena mengikut perkembangan semasa. Jadi bila
kita sentiasa mendengar dan kita selalu ada sesi dengan in fact bukan ada sesi je, kita ada WhatsApp group dengan association, president association semua untuk terus mendengar rintihan, cabaran, ada yang perkembangan terbaru, teknologi terbaru dan sebagainya. Jadi kita sentiasa berkomunikasi dengan usahawan dan PKS di luar sana, association dan sebagainya. Jadi atas keprihatinan itulah yang kita rasa ini bukan masa untuk, ialah semua orang cakap work from home. Masalahnya rezeki tak datang dengan kita duduk saja di rumah macam tu. Walaupun kita kena duduk di rumah, tapi aktiviti masih alhamdulillah lah di negara kita, walaupun kadang-kadang internet tersangkut juga, tapi masih boleh kita membuat pengajuran secara dalam talian. Jadi Minggu PKS kali ni hampir keseluruhannya akan diadakan secara atas talian, di mana skopnya akan meliputi e-pameran tadi yang selalu kita buat physical booth, kita akan ada virtual booth event dia macam you pergi venue exhibition semua tu juga, tapi you akan pergi melalui komputer dengan 3D experience-nya Lepas tu kita akan ada webinar, city webinar macam ni, selalu kita buat seminar lah sana sini. Kali ni akan diadakan, jadualnya akan kami kongsikan di peringkat federal, di peringkat di peringkat negeri. Ada webinar-webinar yang spesifik, ada yang spesifik untuk negeri, ada yang macam-macam lah pengisiannya tu. Tengok yang mana sesuai dan masuk link tu dan boleh disertai. Tak kira di mana anda berada. So satu e-pameran, webinar, seterusnya akan ada selalunya masa pameran ataupun exhibition fizikal, kita ada padanan perniagaan. Kali ni padanan perniagaan pun kita adakan secara atas talian, anchor-anchor seperti hypermarket, syarikat besar dan sebagainya telah pun mendaftar dan excited, diorang pun teruja untuk beri peluang jumpa PKS secara maya, secara dalam talian. Kita siapkan platform tu, so daftar untuk MatchMe dan pilih anchor pun akan pilih dia bukan pasaraya saja, ada juga pengeluar produk lain, syarikat besar yang mencari parts, komponen dan sebagainya akan masuk dalam sistem untuk cari pembekal di kalangan PKS. Jadi PKS pun dikena mendaftar untuk mencari peluang untuk menjadi pembekal dan and participate in the global value chain lah. Bukan saja di Malaysia, sebenarnya MNC di Malaysia pun ada participate. In fact syarikat dari luar negara pun kita akan lancarkan dalam berfasa, tapi ada beberapa sesi bilateral yang kita dah adakan. Syarikat luar negara pun negara-negara luar pun berminat untuk masuk dalam platform MatchMe untuk mencari pembekal dari Malaysia. Jadi kita kena pastikanlah kerajaan dah siapkan platform, PKS kena pastikan kita masuk dalam tu, buat pendaftaran, tunjukkan produk kita elok-elok untuk semua ni ada bantuan-bantuan segi ICT-nya dan sebagainya, ada MDEC yang boleh bantu kita, ada internet dalam community, pusat internet community yang boleh kita dapatkan bantuan di seluruh negara. Jadi gunakan semua kemudahan yang ada ni untuk mendapatkan lebih visibility. Turut ada masa Minggu PKS ni adalah kaunselor perniagaan. Selalu orang datang ke SME Hub di SME Corp untuk berjumpa kaunselor perniagaan secara fizikal untuk bertanya soalan secara berdepan, one to one. Kita kata kadang-kadang webinar ni yang dikongsikan terlalu general, isunya terlalu umum, tak boleh kadang-kadang syarikat perlu saya nak tanya tentang keadaan syarikat saya ni, pembiayaan untuk yang sesuai untuk syarikat saya, bukan secara umum. Jadi kita juga sediakan sesi kaunselor perniagaan juga secara atas talian. So banyak yang akan diadakan, sebab kita juga akan melancarkan platform My Assist MSME yang akan dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 30 hari bulan Jun nanti, yang akan menjadi landasan utamalah untuk kita anjurkan Minggu PKS ni. Okey, terima kasih Puan Sharifah atas penerangan.
Maknanya walaupun kita masih orang kata berdepan dengan kawalan pergerakan, kita masih berdepan dengan wabak, tapi kehidupan mesti diteruskan. Perniagaan mesti diteruskan untuk kelangsungan hidup masing-masing. Okey, saya tertarik bila Puan tadi sebut berkenaan dengan e-pameran. Itu syarikat boleh berniaga ataupun boleh menjual produk dia secara atas talian. Cik Faiz, di bawah e-pameran ni, syarikat kepada pembeli yang di luar sana, dia nak mendapatkan produk-produk PKS ni, adakah dia boleh beli terus ataupun masih konsep yang sama, PM tepi ke dan sebagainya, ataupun bagaimana konsep e-pameran ni, Cik Faiz? Kalau Cik Faiz boleh detailkan sedikit lah dari segi penggunaan e-pameran itu sendiri. Silakan Cik Faiz. Okey, terima kasih banyak Cik Muhammad atas soalan yang dikemukakan. Saya rasa ini adalah antara aktiviti yang bagi kita sangat teruja untuk bawakan kepada para usahawan. Sebelum bercakap tentang aspek jualan tersebut, saya nak maklumkanlah kepada usahawan-usahawan yang telah pun terpilih untuk menjadi pempamer semasa e-pameran Minggu PKS ini untuk memanfaatkan peluang yang ada. Apakah peluang yang ada dalam e-pameran? Yang pertama sekali, e-pameran kali ini dilaksanakan secara berpusat di mana 14 negeri di Malaysia boleh mempromosikan produk mereka kepada semua pengunjung e-pameran. Ini bermakna mereka yang berada di Sarawak boleh memasarkan produk mereka di Perak, Terengganu, Sabah ataupun Perlis dan sebagainya. So, kepada pengunjung juga, inilah masanya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ingin dapatkan produk-produk yang rasa susah nak dapatkan produk-produk daripada negeri-negeri lain, contohnya daripada Sarawak contohnya, bolehlah datang ke kita punya e-pameran untuk melihat semua produk-produk yang ditawarkan di seluruh negara, dan apabila anda nak membeli ataupun nak purchase produk tersebut, kita memang sediakan platform secara untuk platform yang memudahkan para pengunjung untuk membeli produk-produk tersebut. Macam contohnya katakanlah kalau sebelum ni mungkin kita kata PM tepi dan sebagainya, tapi kali ini alhamdulillah kita bekerjasama dengan beberapa penyedia platform, antaranya ialah Warungku, yang mana mereka boleh membeli, hadir ke e-pameran, melihat produk-produk tersebut, membeli produk tersebut dan akan dihantar ke rumah masing-masing. Dan bukan saja Warungku, kalau sekiranya kita punya pempamer mempunyai kedai di Shopee, di Lazada dan sebagainya, mereka akan turut dapat membeli produk-produk mereka melalui kehadiran ke e-pameran tersebut. So kepada tuan-tuan dan puan-puan usahawan ataupun orang ramai contohnya yang datang ke e-pameran, inilah peluang yang terbaik. Bukan senang ya untuk kita beli dalam satu masa produk daripada Sabah, Sarawak, Kedah, Perlis, Terengganu dan sebagainya dalam satu platform. So ini juga adalah antara perkara yang menarik yang saya rasa bukan saja usahawan sepatutnya teruja, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, kita amat galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir, datang ke kita punya e-pameran melalui platform MyAssist, yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan dapat menikmati ataupun membeli produk-produk usahawan yang berkualiti dan akan sampai ke rumah masing-masing dengan kita punya penyedia perkhidmatan yang telah kita lantik dan kita kerjasama. Terima kasih Encik Muhammad. Okay, menarik. Maknanya pengguna ataupun pembeli di sebenarnya ni boleh beli mi kolok daripada Sarawak lah menggunakan platform ini. Betul Cik Faiz? Okey, bila cakap pasal mi kolok, kena pastikan dia bentuk kering lah. Kalau katakan sampai basi pula. Macam tu. Maknanya dalam bentuk yang tahan lama lah, mi kolok dah tahan lama. Puan Sharifah, kalau ada tambah sikit berkenaan dengan e-pameran ni Puan? Okey, satu yang saya nak tambah, MZ dah bagi penerangan jelas tentang e-pameran, tapi kalau saya nak tambah satu mengenai kadang-kadang orang dah kata apa beza e-pameran, saya dah ada kedai online, saya dah ada e-commerce platform, saya dah ada ataupun kau tak ada website sendiri pun ada kedai kat dalam e-commerce platform sedia ada. Perbezaannya ialah kita kena faham bila kita ada website sendiri tu serupa kita ada kedai stand alone kat tepi jalan somewhere, di satu tempat. Kalau kita ada kedai dalam platform e-commerce sedia ada, macam kita ada kedai kat dalam mall.
ada kedai dengan nak bawa trafik pergi ke kedai, nak bagi orang datang kedai itu adalah dua perkara yang berbeza. Jadi di mana pun kedai kita, sama ada kedai kita dalam physical ataupun virtual mall atau physical and virtual stand alone, bila kita masuk kat dalam pameran ni dia tak macam e-commerce platform, dia bukan ada berpanjangan ya, macam SME Week ni. Untuk pameran kita, walaupun SME Week tu dari 26 hari bulan Jun sehingga 4 Julai, pameran akan bermula pada 29 hari bulan Jun ya, sampai ke 4 hari bulan Julai. Jadi event tu sendiri akan dipromosikan oleh SME Corp dan strategic partner semua ya. Jadi bila orang pergi event tu, pergi ke acara ke SME Week tu, mungkin di situ dia jumpa kita. Jadi sebab tu bila kita uploadkan informasi ya, maklumat tentang kedai kita, tentang perniagaan kita dalam e-pameran ya, pameran virtual ni, kita bubuh sekali kita punya website address, kita punya link di e-commerce platform dan sebagainya, supaya selepas e-pameran ni kalau orang masih nak ulang order, dia boleh pergi direct kepada kita, dia boleh bagi secara terus kepada kita. Jadi sila faham konsep e-pameran tu ya. Jadi dah pula kerajaan siapkan platform secara percuma ni, buat masa ni percuma. Jadi jangan fikir panjang ya, teruskan kepada pendaftaran. Okey? Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Okey, saya nak tanya tadi pasal dari segi sasaran, tapi tak apa, saya akan kembali kepada Puan semula. Saya tertarik tadi bila Cik Faiz sebut ataupun dan juga Puan Sharifah sebut berkenaan dengan business matching atas talian. Yang ini kalau macam tadi kita bercerita berkenaan dengan B2C, maknanya jualan langsung lah. Pembeli akan masuk dalam e-pameran tersebut dan akan buat pembelian secara terus. Tapi ada kes-kes tertentu yang mana syarikat nak buat dari segi business to business, yang mana disediakan oleh yang diterangkan sebelum ini adalah business matching secara dalam talian. Kalau boleh saya buka kedua-dua panel lah. Saya buka kedua-dua panel. Bisnes dalam talian ni dia sangat-sangat berbeza kalau melibatkan B2B kalau kita compare dengan secara fizikal. Secara fizikal kita boleh berhadapan dengan hypermarket, kita boleh buat pembentangan berkenaan produk ataupun perkhidmatan yang kita nak tawarkan. So akan dapat lebih kata persetujuan lah. Kita akan dapat persetujuan, ada tawaran dan sebagainya di semasa business matching. Tetapi dalam talian ni bagaimana? Dalam talian ni saya mohon penjelasan sedikit lah. Adakah syarikat tu berjumpa secara video call ke ataupun sebagaimana? Cik Faiz kalau boleh sedikit berkenaan dengan business matching ni tapi yang melibatkan B2B. Okey, terima kasih Cik Muhammad. Saya rasa ini satu lagi aktiviti yang saya rasa perlu tuan-tuan dan puan-puan, especially para usahawan yang berada di sana untuk menggunakan kita punya sesi padanan perniagaan ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana e-pameran, sesi padanan perniagaan kali ini juga akan melibatkan semua negeri di Malaysia. Jadi kalau katakanlah kita selama ini berfikir, macam nak jual pasar, katakanlah kita sebagai usahawan di negeri Perak contohnya, mungkin hanya akan berpulang untuk pasarkan di pasaran tertentu di negeri Perak. Tetapi untuk Minggu PKS kali ini, kita satukan juga semua syarikat ataupun anchor dalam satu platform yang sama. Jadi mereka ataupun usahawan yang telah pun terpilih untuk berada dalam platform padanan perniagaan kali ini perlu manfaatkan. Ada lebih kurang 80 syarikat anchor. Okey, dari seluruh Malaysia. Maksudnya peluang untuk memasarkan produk-produk tuan-tuan dan puan-puan ini sangat terbuka luas. Dan satu lagi perkara yang saya nak bangkitkan juga ataupun saya pun nak highlight juga dalam sesi padanan perniagaan kali ini, kita tukar sikit dia punya konsep tu kepada lebih real, di mana hanya anchor yang akan setkan appointment dengan usahawan. So katakanlah usahawan yang berada dalam platform padanan perniagaan, anda perlu pastikan kedai anda ataupun apa yang anda masukkan dalam platform itu perlulah betul-betul dapat menarik perhatian syarikat-syarikat anchor. Kerana apabila syarikat anchor tertarik dengan kedai ataupun dengan syarikat tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan hantarlah jemputan untuk tuan-tuan dan puan-puan berbincang dengan mereka untuk padanan perniagaan. Dan betul Cik Muhammad, memandangkan kita laksanakan secara atas talian,
kita akan gunakan secara video call. Maksudnya pada masa dan tarikh yang dipersetujui, kedua-dua belah pihak, email akan hantar reminder. Okey, perjumpaan anda dengan syarikat akan dibuat pada masa sekian. Sila hadiri dengan menekan link yang disediakan. So, inilah dia antara kelebihan ataupun kebaikan tuan-tuan dan puan-puan usahawan untuk menyertai padanan perniagaan sempena Minggu PKS kali ini. Okay, terima kasih Cik Faiz. Okey. Tadi kita dah dengar Cik Faiz cerita puan berkenaan dengan business matching, pembelian secara terus di platform. Di pihak SME Corp atau pengurusan SME Corp sendiri, ada ke sasaran terutamanya yang melibatkan dari segi jualan? Mungkin kita puan boleh cerita sikit dari segi jualan secara terus, jualan langsung ataupun jualan melalui padanan perniagaan. Ada sasaran tertentu ke puan untuk business matching dan juga jualan langsung untuk penganjuran Minggu PKS kali ini? Okey. Seperti yang Muhammad pun sedia maklum, kita buat padanan perniagaan ni SME Corp bukan baru dalam setengah acara yang kita aturkan seperti Semidat Showcase dan sebagainya. Padanan perniagaan sampai beratus juta ringgit sebenarnya. Tapi kita kena realistik dengan norma baru sebab tu saya kata tadi kami kat SME Corp ni pun nervous ni sebenarnya, gementar. Gementar nak lancarkan platform atas talian dan semua acara secara serentak, semua atas talian kita memang bekerja keras sejak dari awal MCO buat perancangan bangunkan sistem dan sebagainya sebab kita macam saya cakap kita prihatin dengan apa lagi yang kita boleh buat untuk bantu usahawan di luar sana jadi sebab itulah kita Okey puan, boleh teruskan puan? connection ada problem sikit. Okey puan. Sorry ini antara cabaran ni nanti. Cabaran internet ni nanti kita nak customer experience yang bagus kan internet tersangkut-sangkut, jangan naik angin kita benda baru kita kena cuba. Kita kena itulahnya antara kesabaran. Saya selalu remind staff saya dan saya kena ingatkan PKS di luar sana juga kita memang ada cabaran-cabaran tu tapi kalau kita tak cuba sampai bila pun masalah tak selesai. Jadi berbalik pada penerangan kita tadi sasaran kita kena realistik lah. Jadi sebab ni pertama kali kita buat secara atas talian untuk uploadkan produk katalog dan sebagainya. Kita ada briefing secara berasingan untuk acara yang terlibat dalam e-pameran, untuk yang terlibat dengan MatchMe atau platform padanan perniagaan kita buat virtual briefing ataupun penerangan secara dalam talian untuk mereka ni. Jadi macam saya cakap lah dia kena praktikal tapi kita masih mensasarkan jualan cash serta padanan perniagaan dalam nilaian jutaan ringgit masih tapi kita akan umumkan lah nanti bila dah bila dah selesai. Kita kena realistik tapi di samping tu saya juga nak tekankan sebenarnya untuk sebab perbincangan tentang platform MyAssist yang seperti yang saya cakap tadi merupakan platform utama untuk penganjuran Minggu PKS ni, dia Minggu PKS ni cuma permulaan. Cuma permulaan, dia bukannya berakhir di situ, bukan bermula dan berakhir di situ. Dia bermula di situ tapi selepas padanan perniagaan semasa Minggu PKS yang mungkin lebih bersifat retail wholesale konsentrasi dia kan. Tapi selepas ni kita akan buat siri promosi sektoral dan sebagainya. Jadi kita akan buat spesifik padanan perniagaan untuk dengan kerjasama dengan agensi seperti Maida dan sebagainya yang membawa masuk MNC dan menyelia syarikat besar sebab
kita dah menerangkan dengan jelasnya kepada EPU, Economic Planning Unit perancangan ekonomi, unit perancang ekonomi, bahawa insentif yang diberikan kepada syarikat asing yang mana selalunya bersyarat bila kita waive tax ke, kita bagi insentif pembiayaan kepada syarikat asing, syarikat tempatan. Bila kerajaan bagi insentif, kita kena ada timbal balas, di mana kita nak dia ada memberi apa kita panggil impact kepada syarikat PKS juga, syarikat tempatan. Jadi kita dah cakapkan dengan jelas bahawa semua syarikat yang diberikan syarat ini tidak boleh sewenang-wenangnya cakap tak ada pembekal tempatan sebelum dia guna platform MatchMe atau padanan perniagaan yang kita sediakan. Dia tak boleh sewenang-wenangnya minta waiver dan cakap tak adalah pembekal tempatan. Oleh yang demikian, sebab itulah di kalangan PKS juga adalah penting untuk anda berdaftar dalam platform MatchMe supaya anda boleh ditemui. Okey? Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Kita juga terima soalan-soalan di ruangan komen di Facebook. Ada soalan-soalan yang agak menarik lah Puan yang dibertanyakan. Minggu PKS ni kita akan bermula 26 Jun sehingga 4 Julai. Ada juga soalan bertanya, tempoh tu orang kata sebab ini bukan fizikal, ini norma baru secara dalam talian. Dia kata terlalu singkat untuk dia berniaga lah dalam masa 9 hari tu. Adakah SME Corp ada perancangan ke untuk dilanjutkan ke 2 minggu ke, sebulan ke, ataupun bagi masa untuk dia mempromosi dalam masa yang lebih panjang Puan? Ada perancangan ke macam mana? Okey. Ini nampak sebab kita dah kenal usahawan lama sangat tau. Jadi soalan ni semua soalan yang dah dibincangkan. Ya, MZ pun dah senyum. Dalam mesyuarat kita pun kita dah bincang benda ni semua telah ditimbulkan. Tapi seperti yang saya terangkan tadi, e-pameran bukan e-marketplace. Dia bukan e-commerce platform. Dia bukan satu platform yang diwujudkan untuk selama-lamanya. Dia merupakan sesi booster. Sesi di mana kita nak naikkan lagi promosi tu ke seluruh negara, kepada berbagai-bagai pihak. Oleh yang demikian, sebab tu saya kata kewujudan dalam e-pameran, penyertaan dalam e-pameran adalah untuk bagi ada awareness, bagi ada mempromosikan produk semasa pameran tu, dan dalam masa yang sama adakan link kepada website, Insta, social media sendiri supaya orang yang tak puas hati masa tak cukup tengok produk atau perkhidmatan atau demo yang kita buat tu, nak repeat order dan sebagainya, dia boleh pergi kepada kedai maya kita yang memang tetaplah, bukan macam e-pameran sekejap-sekejap, you see. Dan lagi satu juga nak saya tekankan di sini bahawa sebab saya nampak ada soalan ni, kalau services boleh ke juga, adakah untuk jual produk saja? You see, feature dalam e-pameran ni antara feature e-pameran ni, antara kriteria dia, kita boleh upload gambar, kita boleh muat naik gambar, kita boleh muat naik video. Jadi apa yang kalau you buat perkhidmatan pun, you boleh buat video, macam mana you membunuh serangga ke, membersihkan perkakasan ke, macam mana kita duk viralkan melalui Insta, macam mana semua tu, melalui Facebook dan sebagainya, boleh dimuat naik masa e-pameran, tak ada masalah. So perkhidmatan pun kami kami alu-alukanlah untuk menyertai, macam mana kreativiti kita untuk mempromosikan produk kita, mesti ada jalan untuk mempromosikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Syirfah. Cik Faiz, saya nak berbalik kepada Sarawak lah. Kita terbang kembali ke Sarawak. Di Sarawak sendiri, selain daripada kerjasama dengan Serba Damit, mungkin Cik Faiz boleh berkongsi sedikit aktiviti-aktiviti lain lah, kita katakan, selain daripada program-program yang dibuat bersama dengan Serba Damit, ada tak
aktiviti-aktiviti yang kita Cik Faiz boleh kongsikan, terutamanya kepada mikro kita, syarikat-syarikat yang bersaiz mikro, terutamanya di Sarawak, Cik Faiz. Terima kasih Cik Muhammad. Betul, kita ada juga program-program lain. Contohnya seminar Business and Marketing Digitalization yang mana kita fokuskan kepada usahawan-usahawan yang baru nak berjinak-jinak untuk memasarkan produk ataupun perkhidmatan mereka menggunakan platform atas talian. Kerana seperti yang kita semua sedia maklum, platform atas talian ini sebenarnya menjana berjuta-juta peluang dan juga nilai jualan menggunakan platform atas talian. So dekat sinilah juga kita nak beri sekali lagi penekanan kepada mereka yang mungkin belum lagi. Inilah masanya untuk berjinak-jinak mendapatkan maklumat, mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana untuk memasarkan produk mereka secara atas talian. Selain daripada seminar ataupun webinar, kita juga adakan webinar dengan agensi-agensi kerajaan contohnya untuk mengingatkan apakah lagi offering daripada pihak kerajaan kepada usahawan-usahawan. Macam kita nak beritahu jugalah Cik Muhammad ya, sepanjang perbincangan kita pada pagi ini, kita punya platform walaupun ia diadakan di Kuching Sarawak contohnya, tetapi still penglibatan ialah daripada seluruh Malaysia. Kerana platform kita ni kita memang open dan mana-mana pihak boleh menyertai apa saja aktiviti sebagai pengunjung ataupun sebagai mereka yang mengikuti seminar, mengikuti webinar. Dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan yang berada di luar sana, kita akan kongsikan juga apakah webinar ataupun seminar yang akan dilaksanakan. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyertai program ataupun aktiviti tersebut, boleh klik dan terus join, participate dalam kita punya program. So itulah dia yang saya nak beritahu bahawa mungkin tuan-tuan dan puan-puan berada di Sarawak, mungkin tuan-tuan berada di Perlis contohnya, tetapi nak mengikuti seminar Business and Marketing Digitalization di Sarawak, boleh mengikuti program tersebut walaupun berada beribu batu jauhnya daripada Kuching Sarawak. So kita ada webinar, kita ada seminar, kita ada SME show off macam saya beritahu sebentar tadi. SME show off ni ialah untuk memasarkan produk usahawan. Kita bagi satu masa kepada mereka, pengunjung tak perlu datang ke gerai contohnya. Melalui SME show off mereka tahu apakah produk yang ada ditawarkan oleh usahawan dan mereka boleh beli produk-produk tersebut secara atas talian. So sebenarnya ia membuka lebih banyak peluang daripada peringkat usahawan dan juga pengunjung, orang ramai untuk membeli barangan ataupun produk-produk usahawan di seluruh Malaysia. Terima kasih Cik Mat. Okay, terima kasih Cik Faiz. Okey. Kita juga terima soalan lah. Nanti ada yang bertanya macam mana register apa semua, nanti kita akan jawab secara di ruangan komen tu, kita akan bagi link seterusnya. Okey, kepada sesiapa yang baru masuk, sekarang ini kita tengah membincangkan berkenaan dengan penganjuran Minggu PKS yang akan berlangsung pada 26 Jun sehingga 4 Julai. Berlaku di seluruh Malaysia. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan ataupun komen ataupun dan sebagainya, cadangan dan sebagainya berkenaan dengan Minggu PKS kebangsaan ini, boleh nyatakan tersebut di dalam ruangan komen lah. Kita sedang membincangkan berkenaan Minggu PKS. Cuma saya nak lari sedikit Puan Sharifah berkenaan tadi puan ada sebut berkenaan dengan My Assist. Kalau saya boleh lari sedikit My Assist. Kita tahu sekarang kerajaan ada mengumumkan beberapa dipanggil intervensi, pengumuman bantuan-bantuan oleh kerajaan. Seingat saya kita ada pencana, kita ada pemerkasa, kita ada prihatin dan sebagainya. Kadang-kadang permasalahan kepada PKS ini puan, dia tak tahu nak lihat maklumat itu di mana. Penjanaan dia nak lihat kat mana maklumat tersebut, even the permekasa dia nak ke mana. So di bawah My Assist ni puan ada sebut adalah sebagai pengumpulan maklumat. Kalau boleh puan cerita sikit apakah inisiatif My Assist ini sendiri berkenaan dengan kita nak kumpulkan maklumat tu tadi puan. Okey, saya dah terangkan tadi secara lanjut antara perkhidmatan yang disediakan, platform yang disediakan dalam My Assist iaitu e-pameran dan padanan perniagaan. Saya dah terangkan secara lanjut, saya dan MZ terangkan tadi. Selanjutnya kita ada feature lain yang ada dalam My Assist MSME adalah SME Info.
Ya, SME Info ni adalah maklumat tentang macam yang Muhammad sebutkan tadilah, maklumat tentang package rancangan ekonomi yang dah berkali-kali yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan tu. Kita ambil yang relevan kepada PKS dan kita bagikan maklumat secara terperinci, mana nak nombor mana nak dihubungi, siapa pihak yang mengendalikan package tu. Sebab bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dia umum macam tu je, you see. Untuk maklumat lanjut ada di SME Info, ya, yang boleh didapati melalui MyAssist, ya. Bukan itu saja, bukan package rancangan saja, di Malaysia setiap tahun akan ada masa pengumuman bajet tahunan tu, selalunya akan ada pengumuman tentang berbagai package bantuan untuk PKS, juga akan boleh didapati di SME Info. Dan kita bukan bagi pengumuman macam tu aja, ambil maklumat one liner, satu line macam tu aja, tidak. Kita bagi maklumat lanjut, siapa nak dihubungi, ada masalah nak hubungi siapa. Pendek kata, bila tak tahu kat mana nak pergi, kita masalah lain SME atau PKS lain masalah dia. Setengah ada masalah pembiayaan, yang ada duit, ada dana, dah tak tahu teknologi mana nak adopt, kat mana nak pergi untuk akses pasaran dan macam-macam. Jadi untuk semua permasalahan ini, ya, jangan rasa tak ada tempat nak pergi. Datang ke MyAssist. Ya, datang ke MyAssist, kami ada menyediakan business counselor untuk bidang-bidang yang berbeza. Ya, mereka mempunyai pengetahuan dalam bidang-bidang yang berbeza. Kalau SME Corp sendiri tak boleh selesaikan masalah tu, kita ada rantaian ataupun rangkaian network dengan kementerian, agensi dan pihak swasta yang lebih pakar dalam bidang masing-masing, yang kita boleh terus hubungi untuk dapatkan bantuan tambahan untuk PKS. Jadi PKS jangan rasa tak ada tempat nak pergi. Datang ke MyAssist untuk dapatkan bantuan, baik apa pun keperluan yang diperlukan, kami akan cuba sebaik mungkin. Kami ada SME Info, kami ada juga lagi satu, kalau tak cukup, kadang-kadang orang kata dalam website ada macam-macam information. Saya masuk, saya terkejut, saya tak tahu mana nak pergi. Sesat saya kat dalam tu, tenggelam dalam maklumat. Kalau tenggelam dalam maklumat, silalah guna feature Meet Me. Ya. Meet Me ni di mana boleh buat appointment, janji temu dengan business counselor atau kaunselor perniagaan secara atas talian. So kalau rasa diri tersesat, tak tahu nak pergi ke mana, dah baca pun macam lah, manalah saya nak klik ni, nak cari info ni, buat appointment dengan kaunselor perniagaan juga secara percuma buat masa ni. Jadi untuk dia bantu kita, kalau perlu maklumat ini pergi ke mana. Bukan semua perkhidmatan, bukan semua penyelesaian kepada permasalahan anda ada di SME Corp, tapi SME Corp boleh sekurang-kurangnya beri tunjuk ajar, beri panduan ke mana nak pergi. Lepas tu kalau katalah ada beberapa pihak, saya dah pergi dia tak nak tolong, bagi tahu kat kita siapa yang tak nak tolong tu. Nanti kita periksakan siapa dia tu. Okey? Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Itu betul Puan. Sebab kadang-kadang usahawan ni apabila dia masuk dalam dalam masa sawan dan sebagainya, terlalu banyak maklumat. Maknanya pendek kata terlalu banyak bantuan sehingga dia pun tak tahu nak memohon bantuan yang mana. Ini bukan kerana dia tidak mahu memohon, tapi dia nak tahu apakah kesesuaian bantuan tersebut kepada perniagaan beliau. So ini yang Puan cerita tadi, modul Meet Me, platform Meet Me ni adalah sangat-sangat bertepatan untuk syarikat bertanya dengan kaunselor perniagaan apakah pembiayaan sebegini bersesuaian dengan dia ataupun sebagainya. Maklumat boleh dibaca, tetapi maklumat yang lebih dalam tu perlukan lagi pengetahuan ataupun maklumat yang lebih
daripada Kaunsilan Perniagaan. Saya nak Cik berbalik Muhammad, kepada saya. sebelum tu Cik Muhammad, sebelum tu Cik Muhammad, saya rasa saya pun nampak beberapa persoalan yang dinyatakan dalam Facebook ya. Kita pun rasa seronok, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana yang very excited untuk join kita dalam program Minggu PKS. Saya cuma nak maklumkan tentang sesi padanan perniagaan ya, ataupun kita punya Match Me platform yang mana memang kita akan kongsikan pautan. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan pergi masuk ke dalam My Assist, masuk ke dalam option Match Me, dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menyertai sesi padanan perniagaan. Tetapi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan risau, tenggelam dengan maklumat dan sebagainya, kita juga tuan-tuan dan puan-puan boleh juga menghubungi pihak sekretariat menggunakan email matchme matchme@smecorp.gov.my. Kita akan tulis dekat dalam link nanti. Kita akan kongsikan dalam ruangan Facebook nanti bagaimana tuan-tuan dan puan-puan ingin menyertai padanan perniagaan. Kalau takut tenggelam dengan maklumat, boleh berhubung terus dengan pihak sekretariat, maklumkan pihak sekretariat tuan-tuan dan puan-puan ingin menyertai sesi padanan perniagaan, dan pihak sekretariat akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Kerana saya bukan apa Cik Muhammad ya, persoalan adakah kalau saya perkhidmatan sesuai untuk masuk padanan perniagaan. Macam yang Puan Sharifah maklumkan sebentar tadi, kita ada ramai syarikat anchor. Bukan sahaja daripada segi hypermarket, kita juga sebenarnya menjemput pihak keuangan alternatif yang mana mereka juga boleh memberikan bantuan dan khidmat nasihat sekiranya usahawan memerlukan perkhidmatan keuangan alternatif. Contohnya daripada segi crowdfunding ataupun memerlukan bantuan selain daripada yang ditawarkan oleh institusi perbankan biasa, bolehlah juga menggunakan platform padanan perniagaan ini untuk mendapatkan maklumat keuangan daripada sektor industri alternatif. Dan inilah saya kata bahawa semua pihak sesuai untuk menyertai kita punya platform padanan perniagaan. So sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan maklumkan, kita akan kongsikan link di bawah nanti. Berhubung dengan sekretariat Match Me, maklumkan tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyertai sesi padanan perniagaan Minggu PKS, dan mereka akan masukkan tuan-tuan dan puan-puan ke dalam platform tersebut dan boleh terus memanfaatkan apa yang kita tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, cukup panjang lebar penerangan daripada dua panel kita hari ini berkenaan dengan Minggu PKS. Saya rasa tak puas bersama dengan Puan Sharifah dengan Puan Faiz Ramzi berkongsi apakah program-program yang akan berlaku pada Minggu PKS. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perlukan maklumat lanjut, boleh pergi kepada laman sesawang ataupun media sosial kita SME Corp Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sepanjang Minggu PKS. Kita sekarang dah berada di penghujung. Actually kita dah berbincang ataupun dah kupas perkara ini lebih dekat dengan 1 jam, Puan Sharifah. Tak terasa dalam masa satu jam tersebut. Sebelum kita tutup, kata-kata akhir Puan Sharifah kepada usahawan ataupun PKS di luar sana yang sekarang ni sangat-sangat tertarik untuk, ada yang sebut e-pameran ni sebagai mall PKS, Puan. Dia panggil mall PKS. Maknanya pasaraya PKS di dalam talian. Ada yang sebut begitu. Nasihat ataupun pesanan Puan lah kepada PKS ataupun usahawan di luar sana, terutamanya kepada pameran Minggu PKS yang akan berlangsung nanti. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Saya tertarik ada Andreas Lewis ni ada buat statement pasal bahan mentah Malaysia mahal, barang parts, components, dan macam tu kadang-kadang produk Malaysia lebih mahal. Dan mungkin itu akan menghindarkan atau mengurangkan demand, permintaan kepada produk Malaysia. Jadi kita sebenarnya kan kita tahu you see di SME Corp kita buat policy, kita buat inisiatif kita berdasarkan kepada fakta, evidence based policy making and program. Jadi kita tahu sebenarnya kalau tengok Department of Statistics, Jabatan Statistik Malaysia banyak mengeluarkan macam-macam statistik. Pembelian barang mahal, barang import semua ni, maknanya harga tu tak isu sangat sebenarnya rakyat Malaysia ni. Dia ada 2 level lah. Satu bahagian pengeluar ataupun the companies that create yang buat permintaan secara banyak. Macam contohnya bukan sahaja part dan components, bukan sahaja manufacturing company yang dalam sektor pembuatan, tapi juga
syarikat yang macam hospitality, syarikat penerbangan, dia ada permintaan banyak untuk produk-produk. Cuba pernah macam yang macam Andreas sebutkan sinilah, kadang-kadang kita ni syarikat di Malaysia ni mungkin kurang patriotik sebenarnya. Dia bukan masalah kos semata-mata. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang barang yang disediakan di hotel-hotel kita pun bukannya murah. Kadang-kadang produk dari luar negara, bukan tak ada dalam negara yang berkualiti, sebab pihak luar negara ada permintaan untuk produk negara kita sebenarnya. Jadi kita jangan pesimistik. Dan untuk syarikat besar dan syarikat GLC dan sebagainya yang kadang-kadang datang jumpa SME Corp untuk membuat promosi perkhidmatan, perkhidmatan mereka, produk mereka untuk kita promotkan kepada PKS, ketahuilah bahawa soalan pertama yang PKS akan tanya kepada syarikat besar yang ingin mempromosikan produk mereka ialah, what about you? Bagaimana dengan anda? Adakah anda menggunakan produk PKS dalam syarikat anda? Jadi soalan tu bukan untuk syarikat besar saja sebenarnya. Even syarikat yang kecil, sebab syarikat PKS. Sebab kita juga buat input-output analysis, di mana kita tahu dalam negara kita ni, katalah kita dalam sektor perkhidmatan, manufacturing company yang manufacture produk, kita kata produk kita buatan tempatan sebab kita yang buat, syarikat kita di Malaysia yang buat. Tapi pernah kita ambil perhatian betul-betul tak pengisian produk tu, raw material yang kita gunakan. Adakah kita sendiri mendahulukan pengisian tempatan? Benda ni sebab itu kita kata value chain, supply chain kan. Sebab dia berantai. Jadi kalau kita nak orang mendahulukan produk tempatan, kita sendiri pun kena mendahulukan produk tempatan lah dalam produk kita sendiri. Kalau macam tu dah, bila kita sama-sama naik, tingkatkan pengetahuan kita, tingkatkan kesedaran kita, even tak payah lain memasak pun. You ambil tahu tak kata timun ke tomato dari Cameron Highland duduk berlonggok di tepi jalan, tak ada orang beli sebab orang beli timun, cili, tomato import. Kita ambil tahu tak yang kita masak hari-hari, yang kita masak untuk perniagaan ke, untuk diri sendiri ke, tempatan punya ke, supplier dia ataupun luar punya. Patutnya kita pun ambil tahu dan dahulukan produk tempatan, tak kira apa perniagaan kita, tak kira walaupun kita pun pengguna biasa. Jadi itu kesedaran yang perlu kita ada untuk bangunkan semula negara kita. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih. Pesanan akhir tadi Puan, berkenaan dengan Minggu PKS. Itulah pesanan kan. Itu sebab Minggu PKS ni kita akan jualkan atau business matching pun mengutamakan produk tempatan. Jadi I tak boleh pesan kepada PKS saja. I kena pesan yang lebih penting kalau PKS masuk yang membelinya tu. Yang membelinya tu yang mencari produk tempatan, yang cari supplier dan sebagainya, kita kena faham, kita kena utamakan produk tempatan kita. Saya ingat dalam satu mesyuarat high level task force yang KSN pengerusikan pada satu masa, kadang-kadang lebih baik kita belanja lebih sikit untuk membantu syarikat tempatan, kerana syarikat ni dia beri pekerjaan kepada pekerja tempatan, menjana ekonomi tempatan, dia punya flow effect dia tu, dia punya spill over effect atau kesan daripada kita menyokong perniagaan tempatan tu lebih pada yang kita tak sedar kadang-kadang, bahawa apa yang kita buat tu akan memberi impact kepada rakyat Malaysia yang lain yang bekerja dalam sektor-sektor yang membuat dan menyediakan perkhidmatan tu semua. Jadi belanja dengan conscience, with conscience, dengan kesedaran bahawa niat kita bukan saja nak shopping tapi nak membantu ekonomi negara. Itu pesanan saya. So langkah pertama adalah masuk kepada e-pameran dan belilah produk-produk PKS yang dipamerkan di situ. Boleh tak saya setuju gitu? Langkah pertama dahulu untuk Minggu PKS. Cik Faiz, kata-kata akhir terutamanya kepada PKS-PKS di Sarawak. Okey. Saya kalau boleh nak bercakaplah dalam dialek tempatan, namun saya masih lagi dalam tempoh pembelajaran, tapi saya nak beritahu kepada semua PKS, terutamanya yang berada di negeri Sarawak ataupun Sabah dan sebagainya,
inilah masanya. Minggu PKS inilah merupakan masanya di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan lebih banyak peluang, boleh mendapatkan banyak maklumat tentang aspek-aspek keusahawanan. Jadi saya nak menyuruh kepada semua, termasuk mereka yang mungkin bukan PKS yang berada di luar sana. Saya nak echo apa yang Puan Sharifah ceritakan sebentar tadi. Kita kena support barangan tempatan. Dekat mana nak support barangan tempatan? Platform My Assist merupakan salah satu daripada option yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh manfaatkan. Ingin mencari produk tempatan, ada di platform My Assist. Kalau nak cari peluang dan sebagainya, kalau nak jual kepada orang tempatan pun, platform My Assist merupakan platform terbaik yang boleh tuan-tuan dan puan-puan manfaatkan. Jadi sempena dengan Minggu PKS 2021, sekali lagi saya menyeru kepada mereka yang berada di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, manfaatkan daripada 26 hingga 4 Julai ini. Kalau katakanlah mereka yang terlibat dalam e-pameran ataupun padanan perniagaan, manfaatkan dan dapatkan sebaik yang mungkin, manfaatkan sebaik mungkin peluang yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekali lagi saya nak menyerulah platform My Assist telah dibangunkan oleh SME Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia dan kerjasama MIDAC dan juga semua rakan-rakan strategik kita. Jadi manfaatkan platform My Assist untuk perniagaan dan juga untuk pasaran tempatan. Terima kasih Encik Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Sharifah Najwa, Ketua Pegawai Operasi SME Corp Malaysia, Cik Faiz Ramzi Sutarji, Pengarah SME Corp Cawangan Sarawak yang bersama dengan kita selama 1 jam, almost 1 hour, another 2 minutes, 1 hour. So kita juga menjawab persoalan di ruangan komen dan juga secara bertulis pun kita dah jawab. Saya mengharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, gunakanlah seperti yang Puan Sharifah sebut, sokonglah produk PKS kita. Kalau kita tak mulakan dengan diri kita sendiri, kita jangan mengharapkan orang lain untuk menyokong. Kita harus mulakan dengan kita. Even tak kisahlah PKS ke, syarikat besar ke, syarikat mikro pun, mesti bermula dengan diri kita dahulu. Begitu juga dengan Faiz Ramli sebut tadi adalah gunakan platform sebaik-baik mungkin disediakan oleh kerajaan yang secara percuma, gunakan sebaik mungkin. InsyaAllah ianya akan disempurnakan majlis pancaran nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Jun nanti. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti, yang kita akan siarkan secara langsung di media sosial SME Corp Malaysia. Tuan-tuan boleh saksikan apakah modul-modul ataupun kemudahan-kemudahan yang disediakan di bawah My Assist MSME. So saya nak tutup, saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua ahli panel. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di sesi soal sawan pada minggu hadapan setiap hari Rabu jam 11 pagi hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.